Sebab itu Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, dia ada buat satu kitab Tabihul Ghafilin. Kata dia, disebabkan masjid ni adalah tempat ibadah, rumah Allah, maka kita mesti hormat masjid, respect, mesti hormat. Apakah dia kehormatan masjid? Kata dia ada 15. Tuan-tuan masuk masjid kena ingat 15 perkara ni. Pertama, kata Abu Lais As-Samarqandi, ayyusallimu waqtu dukhul idza kana qaumun julusan wa in lam yakun ahadun fiha aw kanu fi shalah yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Pertama, kata dia, hendaklah kamu masuk masjid dengan mengucapkan salam sekiranya ada orang di dalam masjid. Mana masuk dengan tengok ada 2-3 jemaah, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kena respect. Tetapi kata dia, wa illam yakun ahadun fiha, tapi kalau tak ada orang, kita singgah di luar waktu semayang pukul 3 petang misalnya, masuk-masuk tak ada orang, ataupun kita masuk dalam keadaan orang sedang semayang, au kanu fi salati, jemaah tengah semayang, maka jangan bagi salam, tapi ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Contoh tuan-tuan singgah masjid di mana pukul 10 malam, misalnya dah habis, orang dah tutup masjid, kita singgah semayang, masuk-masuk tak ada orang, baca assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Boleh nak bagi salam? Boleh. Takutkan ada yang menjawab, tuan-tuan lagi pula. Orang tak ada, assalamualaikum, dengar waalaikumsalam lagi, tak jadi semayang. Kita dah penakut, macam tengok cerita Korea, lagi takut. Jadi bagi salam ke diri sendiri. Yang kedua, ayusalli raka'atain qabla an yajlis. Kata Imam Abu Lais, hendaklah kau masuk masjid semayang dulu 2 rakaat. Sebab ini bukan rumah, ini rumah Allah. Mesti mau respect. Cara hormat rumah Allah, buat tahiyat masjid 2 rakaat. Yang ketiga, alla yashtari bihi wa la yabi'. Jangan kau berjual beli di dalam kawasan ruang masjid. Macam contoh kita kawasan kapet ni, tak dibenarkan menjual. Sebab itu masjid kena hati-hati. Jangan benarkan penceramah yang habis ceramah jual produk lepas ceramah. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita balik, saya ada bawa beberapa madu di belakang, boleh dapatkan di pasaran. Tak boleh. Tak dibenarkan meniaga dalam tempat masjid. Ataupun kita buat promosi umrah, tak boleh. Walaupun dia ajar cara umrah, tapi dia tak boleh cerita. Kita ada package baru, kita ada hotel yang 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. Ada dia boleh lah mendaftar, kita ada kaunter buka di sana. Jangan di sini, kau aja di luar. Sampai Nabi ajarkan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arba'allahu tijarataka. Kalau kau tengok ada orang meniaga dalam masjid, kau pergi dekat orang itu, ucapkanlah la arba', moga tidak untunglah niaga kau. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Kita kena disiplin bab ni. Kalau tak, esok masjid jadi tempat meniaga esok. Khutbah Jumaat pun ada menjadi iklan pula. Jangan main-main. Orang sekarang kan lagi boleh selit meniaga. YouTube pun ada iklan dah, tuan-tuan. Jangan main-main. Facebook pun ada iklan video. Esok khutbah pun iklan juga. Orang meniaga ramai, dia tengok khutbah ramai orang, dia pun jumpa khatib. Tuan, boleh tak sebelum khutbah kedua tolong baca iklan ni sikit? Kami bayarlah RM100 ke masjid. Iklan apa? Iklan dapatkanlah nasi ayam yang ada di hadapan, harga murah-murah RM3. Siapa cepat dia dapat? Tolong baca ya. Khatib tak tahu hukum, dia pun baca. Sebelum khutbah yang kedua kita ada beberapa iklan ya. Yang pertama nasi ayam, alatih, harga masjid kita. Baik itu Nabi tak benarkan untuk buat perniagaan dalam masjid. Luar cerita lain. Kan masjid kan ada premis, kita buat pembangunan tambahan, buat koperasi meniaga, itu cerita lain. Ni dalam kawasan ruang solat utama kita panggil, tak benarkan. Dan sekarang ni pula ramai orang buat fashion baru, dia buat live Facebook, jual produk depan Kaabah. Ni mengaji di mana? Nabi tak ajar begitu. Jangan tunggang agama untuk nak lakukan produk kita. Jangan. Masjid bukan tempat berniaga. Ingat tuan-tuan, Nabi pesan, faqulu la arbahallahu tijarataka. Kalau kau jumpa orang berniaga dalam masjid, ucapkanlah semoga Allah tidak memberi untung
kepada barang jualan kau. Biasa kita doakan moga kau bisnes bagus, tapi sebab kau jual dalam masjid, tak digunakan. Ada seorang tuan tabi'in namanya Atha bin Yasar rahimahullah. Ini alim besar. Kana idza marra alaihi man yabi' fil masjid. Dia ni kalau dia pergi ke masjid, dia tengok ada orang berniaga dalam masjid. Da'ahu fas'alahu ma ma'aka wa ma turid. Fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'u qala 'alaika bi suqid dunya wa inna ma hadha suqil akhirah. Dia kalau tengok ada orang berniaga, Atha bin Yasar akan panggil. Engkau jual apa? Engkau bawa barang apa? Orang tu kata saya ni ada jual minyak atar ke, saya ada jual ni minyak dok ke, minyak gamat ke apa ke. Apa kata Atha bin Yasar? Minta maaf tuan, alaika bisuqid dunia. Silakan pergi ke pasar dunia, kerana ini adalah pasar akhirat. Nak berniaga tempat lain. Ini dia boleh wujud dalam Muwatta Imam Malik. Banyaklah huraian para ulama. Kita selaku pengurus masjid mesti tegas dengan benda ini. Ini law, peraturan, bukan peraturan pejabat agama, peraturan hukum agama Islam. Dalam masjid, no. Luar, okey, tak ada masalah. Yang keempat, kata Imam Abu Lays As-Samarqandi, kalau datang ke masjid, Allah yasil fi safe. Jangan hunus senjata di dalam masjid. Maknanya dalam masjid boleh bawa senjata, tapi tak boleh hunus. Maka ini menjawab kepada persoalan yang sering dibangkitkan oleh orang muda-muda, terutama kepada para pentanjak dan juga pengkeris. Kita kan masa musim mat kilau itu, budak-budak muda semua bertanjak. Tuan-tuan ni dah tak ada, dah tanjak ada, semua dah tak tanjak lagi dah. Dia orang Melayu 3 bulan je semangat je. Dan dia jadi pok yeyi semula dah semua besar. Hari tu tanjak, dengan Bilal pun tanjak. Saya punya Bilal pakai tanjak, kata, oi, kan jadi mat kilau orang, pakai uniform. Oh, saya semangat mat kilau. Ada kelab tugas pakai tanjak orang. Okey lah, cuba. Jadi ramai orang masa tu semangat. Jadi kami sekarang buat forum mat kilau, Merdeka, Hulu Balang, macam-macam. Ramai jaga tahan, security tahan. Tak market, tak boleh bawa senjata. Semua dah jadi keliru. Dia boleh bawa, tak boleh. Dalam kaedah, boleh bawa senjata. Tetapi, anda yasil fisik. Tak boleh dicabut ataupun dihunus. Maknanya macam contoh, kita masjid kita katalah buat pameran keris. Macam di Selangor ni saya tengok yang aktif, masjid haji-haji lah. Haji Fisabilillah. Mungkin sebab dia punya nazir dia, orang besar daerah, dia minat keris, minat apa. Jadi dia memang panggil pameran keris, macam-macam. Boleh, tak ada masalah. Jangan hunus saja. Mana katalah orang tu bawa keris, ada tengok keris dalam masjid, oh cantiknya look dia, tak boleh. Jangan dihunus, disimpan saja. Tapi sekarang ni kita tengok budaya pakai keris budak-budak muda bagus. Tetapi dia punya SOP tak berapa tepat sangat. Semangat tu ada je lah. Benda ni by proses, kita akan belajar sikit-sikit. Cuba orang tua-tua besar, kalau memakai keris, keris tersisip sebelah kiri. Keris beradat berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan. Bagaikan ayam kokok berdentang, bagai bulu balang masuk gelanggang. Elok dia pakai di tengah hutan atau belayar di tengah laut. Kalau keris sampai terlungkup, itu keris tidak mencari lawan. Itu keris tak mencari musuh. Keris yang dipakai dalam jamuan, yang dipakai pergi bertandang. Berbelit punca wali, berselubung sampai ke hulu. Tanda beradat, berketurunan. Jadi kalau masuk masjid, nak bawa keris, silakan. Tapi biarlah dibelitkan dengan sampit dan diselubungkan hulunya itu, sebagai tanda kita menghormati rumah Allah. Jangan macam-macam lah sekarang ni anak-anak muda pakai keris ni. Baguslah tapi tak ikut law. Dia keris, kalau hulu menerungkup menuju kepada lawan, itu Tuanku Sultan je yang layak pakai. Kalau hulu melintang dengan sampit keluar, itu menunjukkan dia kerabat ataupun orang besar negeri, orang besar daerah. Kalau hulu melintang, sampit bertutup dengan kain sarung, itu dipakai oleh orang ramai.
Jadi kalau nak berkeris, silakan pakailah keris yang sesuai. Itu pasal apa orang Jawa, keris ini lambang kelelakian. Orang Jawa kata simbol sempurnanya seorang lelaki, curiga, turaga, wisma, wanita, kokila. Nombor 1 curiga, keris, nombor 1. Nombor 2 turaga, kuda. Nombor 3 wisma, rumah. 4 wanita, perempuan lah. Dan yang kelima kokila, bela burung. Ini kalau orang Jawa dulu. Kalau kita masuk Balai Rom Seri pun ada peraturan keris. Jadi kalau Balai Rom Seri pun ada undang-undang, apatah lagi masjid. Kita kalau pergi menghadap tuanku di istana, hanya keris berhulu, jawat, demam dan perkaka saja dibenarkan berada dalam Balai Rom Seri. Selain daripada itu, tak dibenarkan. Hatta dalam tradisi Jawa pun hanya keris bersampil lantrang saja yang dibenarkan berada dalam keraton. Jadi kalau adik-adik nak masuk masjid, janganlah pakai keris ulu tajung, variasi bangsa agung. Ini semua keris hajat berlawan tu. Jadi keris adat ada. Kita tengok budak ni kerti bahasa. Lok pun ada, bukan semua orang boleh pakai lok yang sama. Keris lok 3 ni panglima ya, panglima, pahlawan, merdeka, lok 3. Lok 5 orang yang petah bercakap, orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang. Kalau lok 7 pemerintah, pemimpin, karisma. Kalau lok 9 raja. Kalau lok 11 orang yang tinggi ekonominya. Kalau lok 13 orang yang berani mati mempertahankan apa saja daripada dirampas oleh orang lain. Jadi keris bukan sembarang pakai. Nak pakai boleh, ada law, ada undang-undang. Selesai, itu yang keempat.